Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni saya dapat satu video yang saya diminta untuk berikan reaction berkaitan tentang video berkenaan. Jom kita tengok video itu sama-sama. Saat malaikat Jibril membawa Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, semua para anbiya dan rasul bertanya-tanya, "Ya Jibril, siapa ini orang?" Nabi Adam nanya, dijawab sama malaikat Jibril, "Wahai Adam, tidakkah engkau mengetahui engkau disebabkan diciptanya engkau karena manusia ini? Siapa dia? Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Oh, ini orangnya yang begitu saya diizinkan untuk membuka mata, yang terpampang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini dia orangnya. Nabi Musa nanya lagi, Dua yang tak sabit. Ini siapa? Ini Rasulullah. Oh, ini nih berkat nama dia nih saya diselamatin dari kejaran Fir'aun. Allah buka lautan berkah nama manusia ini. Dan di dalam riwayat Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan, jika seluruh anbiya dan rasul tidak dapat memandang wajah Nabi, maka dari itu Nabi dan Rasul tidak akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Karena memandang wajah Nabi dijumpakan oleh Allah di Masjidil Aqsa, maka anbiya dan mursalin wajib masuk ke dalam syurganya Allah. Wajahnya Nabi membawa satu keuntungan untuk para anbiya dan rasul. Sekarang siapa? Para kiai, para alim ulama, pandangin baik-baik. Kenapa? Karena memandang para alim ulama, memandang para kiai, para fuqaha, maka sesungguhnya sama seperti dia memandangku, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang melihat para alim ulama, orang yang melihat kiai, itu pasti hatinya tergetar untuk makin taat ibadah kepada Allah. Berarti dia masih dititipkan iman oleh Allah. Terusin gak nih? Begitu sampainya di Rafrafil Ahbar, malaikat Jibril sudah mulai agak mundur. Ayo ikut, kata Nabi. Kata malaikat Jibril, tapi cuman sampai ujung aja ya Rasulullah. Hamba nggak bisa ikutan masuk. Sampainya ke Sidratil Muntaha, Nabi melangkahkan, malaikat Jibril tambah mundur. Ditanya, "Wahai Jibril, engkau menemaniku perjalanan dari mulai dunia sampai ke Sidratil Muntaha. Sekarang kau tinggalkan aku." Malu Nabi Muhammad ingin berjumpa dengan Allah, malu. Yang undang Allah, tapi Nabi tahu diri bahwa dia seorang hamba, tidak pantas berjumpa dengan Allah dengan keseleborannya. Alhamdulillah kita dah tengok video itu sama-sama. Saya diminta untuk memberikan reaction berkaitan tentang kenyataan yang disebutkan oleh Habib Rifki ini. Pun begitu, saya mula-mula rasa cukup tidak selesa untuk memberikan reaction yang khusus kepada setiap kenyataan beliau. Kerana apa sahaja yang beliau sebut tadi di dalam video tadi, tidak ada satu pun yang kita boleh terima, tak ada satu pun yang betul. Semuanya boleh disanggah. Sesungguh pelik ada juga rupanya manusia yang memakai serban, memakai jubah, memakai pula gelar-gelaran Habib, anak keturunan Nabi SAW, tetapi tidak langsung mahu untuk memperhatikan apa yang beliau sebutkan tentang datuknya Nabi Muhammad SAW. Sehingga saya dapati tidak ada satu pun kenyataan beliau yang benar dalam video itu. Kita berikan ulasan satu persatu, kita ambil manfaat, insya-Allah. Ini bukan kritikan kepada batang tubuh Habib Rifki, tetapi kenyataan ini telah viral, benda telah tersebar banyak, telah menjadi satu keperluan untuk kita memberikan penerangan kepada netizen-netizen yang mendengar. Pertama, kenyataan
Perkataan beliau bahawa ada perbualan di antara Nabi Adam dan juga Jibril sehingga Nabi Adam berkata bahawa inilah manusia yang menyebabkan dia dilahirkan. Daripada sudut yang pertama ini sahaja, kita sudah dapat mengenal pasti bahawa ia adalah cerita bohong dan palsu. Kerana hadis-hadis yang menyebutkan laulaka wa ma khalaqtul aflaq, jika bukan kerana engkau Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini, atau seumpamanya daripada hadis-hadis yang lebih kurang macam hadis ni yang menyatakan sebab penciptaan alam ini adalah kerana Nabi Muhammad SAW, ia adalah hadis palsu. Bahkan yang menyatakan ianya adalah hadis palsu bukanlah saya, bukanlah ulama-ulama hadis Hanabilah sahaja, tetapi ulama-ulama daripada kumpulan sufi juga berpandangan dengan pandangan yang sama. Mereka menyatakan bahawa hadis ini tidak sahih, bahkan mereka mengatakan palsu. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah muka surat 326, dia sebut, dia kata Imam As-Saghani berkata hadis ini adalah hadis palsu. Dr. Ali Jum'ah di dalam rancangan Wallahu A'lam di CBC juga menyatakan bahawa hadis ini tidak sahih. Syekh Muhammad Siddiq Al-Ghumari yang merupakan salah seorang tokoh sufi Al-Azhari juga menyatakan bahawa hadis-hadis seumpama ini adalah hadis yang mungkar lagi palsu. Anda boleh rujuk dalam kitab beliau Mursyidul Hair, itu buku tulisan beliau. Itu perkara yang pertama, tidak benar dan palsu. Yang kedua, Habib ini menyatakan bahawa Nabi Musa AS menyebutkan beliau dan tenteranya berjaya menyelamatkan diri daripada Fir'aun adalah disebabkan kalimah nama Muhammad. Kalimah Muhammad itu menyebabkan dia berjaya selamatkan diri. Kenyataan ini juga adalah kenyataan yang cukup sembrono yang disebutkan oleh Habib ini tanpa ada sebarang rujukan. Ia adalah penyelewengan kepada fakta-fakta sejarah yang telah ditulis oleh Al-Quran, yang telah ditulis oleh hadis-hadis Nabi SAW. Tiada disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, bahkan di dalam Al-Quran pun, bahawa kemenangan Musa menyelamatkan diri daripada Fir'aun disebabkan kalimah Muhammad. Apatah lagi hakikat yang sebenarnya berlaku ialah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang belajar daripada kisah Nabi Musa. Nabi Muhammadlah yang mengambil manfaat daripada kisah perjuangan Nabi Musa AS di dalam menegakkan agama Islam. Anda boleh rujuk dalam buku Ar-Rahiq Al-Makhtum ini, buku sirah Nabi Muhammad SAW, perjalanan hidup luar biasa yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, sebuah karya yang telah berjaya memenangi anugerah juara penulisan sirah peringkat antarabangsa pada tahun 1976. Sangat rugi jika anda tak dapatkan buku ini. Dan buku ini pula yang berada di tangan saya ini adalah edisi kemas kini yang terakhir sebelum penulisnya meninggal dunia. Buku ini telah diedarkan, dicetak dan diterjemahkan kepada pelbagai bahasa, antaranya adalah bahasa Melayu Malaysia, terbitan Santai Ilmu Publication. Pada muka surat 109 di dalam bab tahap kedua dakwah secara terbuka dalam buku ni, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dia kata, wahyu yang pertama turun mengenai hal ini adalah firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, ayat 214 surah Asy-Syu'ara, dan berilah peringatan kepada saudara-saudaramu yang terdekat. Surah ini pada bahagian awalnya disebutkan tentang kisah Nabi Musa dari permulaan kenabiannya hinggalah hijrahnya bersama dengan Bani Israel, lalu selamatnya mereka daripada kejaran Fir'aun dan kaumnya serta ditenggelamkannya oleh Fir'aun dan keluarganya. Kisah ini meliputi seluruh tahap yang ditempuhi oleh Nabi Musa ketika mendakwahi Fir'aun dan kaumnya untuk beriman kepada Allah. Saya melihat, maksudnya Syekh Safiur Rahman, melihat bahawa ditampilkan perincian dakwah Nabi Musa ketika Rasulullah mendapat perintah untuk mendakwahi kaumnya agar beriman kepada Allah adalah supaya Nabi dan para sahabat mempunyai contoh yang boleh dijadikan panduan. Ini kerana sama seperti Musa, mereka juga akan berhadapan dengan pendustaan, tekanan dan penolakan ketika mereka menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Juga agar mereka memahami dengan jelas urusan dakwah yang diamanahkan kepada mereka. Anda boleh rujuk pada muka surat 109 dan 110 di dalam buku ni. Buku ni anda boleh beli dekat Shopee, boleh beli kat Lazada. Mudah sahaja. Saya letakkan link pembelian dekat bahagian description. Pastikan dekat rumah anda ada buku ni untuk anda jadikan bacaan, anda jadikan panduan, jangan sampai kena bohong dengan orang. Sahabat-sahabat, kenyataan Syekh Safiur Rahman yang kita sebut tadi membuktikan bahawa apa yang disebutkan oleh Habib Rifki di dalam video yang kita tonton tadi adalah sangat salah dan bercanggah dengan kenyataan sejarah. Tidak disebutkan kisah Nabi Muhammad di dalam kisah selamatnya
Nabi Musa dan umatnya daripada Firaun. Yang ada adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW memanfaatkan kisah Nabi Musa dalam perjuangan umat Islam hari ini. Ketiga, Habib Rifki Al-Aidrus menyatakan di dalam riwayat Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau menyatakan bahawa sekiranya semua para nabi ini tidak dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya mereka tidak akan dapat masuk syurga. Sahabat-sahabat, saya tak tahu adakah dia quote dengan benar ataupun dia quote dengan salah apa yang disebutkan oleh Alwi Al-Maliki tadi. Tetapi ini adalah kenyataan yang menghina para nabi dan juga rasul. Apakah beliau fikir segala usaha dan perjuangan para nabi dan para rasul di dalam memartabatkan agama sehingga sebahagiannya terkorban nyawa, harta, keluarga dan hubungan rapat sesama manusia, ini semua tidak bermakna lagi apabila mereka tidak melihat wajah baginda Nabi SAW? Agama dan perjuangan jenis apakah yang dimahukan oleh agama ini sehingga melihat wajah lebih penting daripada menyebarkan risalah wahyu Allah? Ini adalah satu kemelampauan yang sangat dahsyat, pembodohan umat yang sangat kritikal. Sahabat-sahabat, kenyataan seperti ini sering berlaku kepada golongan penceramah yang suka mereka-reka cerita ikut sedap lidah dan perasaan dia saja. Bagi mereka, jika ada orang yang tersentuh, menangis teresak-esak kerana mendengar ceramah mereka, itu sudah memadai. Mereka boleh tidur dengan lena. Sedangkan apa yang mereka telah lakukan itu adalah pembohongan dan pendustaan terhadap agama. Nabi SAW sebut, "Man haddatsah bi haditsin wa huwa yara annahu kadhibun wa huwa ahadul kadhibain." Sesiapa yang menceritakan sesuatu cerita atau menyampaikan sesuatu hadis sedangkan dia mengetahui bahawa itu adalah dusta, maka dia adalah salah seorang daripada para pendusta, daripada para pembohong. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad di dalam sunannya. Keempat, Habib ini kata bahawa apabila kita melihat wajah para ulama, itu bererti kita melihat wajah Nabi SAW, mendapat keberkatan, kelebihan, kebaikan seperti melihat wajah Nabi SAW. Ini adalah kenyataan yang sangat tak betul, bohong lagi menipu. Tidak ada satu hadis yang sahih pun yang menyatakan bahawa melihat para ulama itu bererti kita melihat wajah Nabi. Jangan pandai-pandai mereka-reka fadilat. Bahkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang memandang wajah ulama atau memandang wajah ustaz, kiai dan seumpama dengannya sebagai berpahala juga adalah kenyataan yang bermasalah. Terdapat satu hadis yang cukup bermasalah dalam kategori dhaif jiddan. Dia sebut khamsu minal ibadah qillatut ta'am wal qu'ud fil masajid wan nazar ila al-Ka'bah wan nazar ila al-mushaf wan nazar ila wajhil alim. 5 perkara yang termasuk dalam ibadah, iaitu sedikit makan, duduk di masjid, melihat ke Kaabah, melihat kepada mushaf Al-Quran dan melihat kepada wajah ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Dailami dan kitabnya Musnad Firdaus. Terus hadis ni adalah dhaif jiddan, lemah sungguh. Jadi tidak ada hadis yang menyokong di dalam bab ini. Yang ada adalah keutamaan belajar agama daripada alim ulama kita. Bukan kelebihan dan keutamaan melihat wajah alim ulama. Kalau awak lihat para ulama itu sebanyak-banyaknya dan selama-lamanya, juga tidak akan memberikan apa-apa manfaat. Yang memberikan manfaat ialah awak menuntut ilmu dengan mendampingi ulama dan guru-guru berkenaan. Jika perlu untuk melihat wajah mereka, silakanlah melihat wajah mereka. Jika tak perlu untuk melihat wajah mereka, maka tak payah nak pergi tengok lama-lama, nak pergi tenung lama-lama, tak payah. Ada sebahagian sahabat Nabi SAW yang menuntut ilmu daripada baginda Nabi SAW pun tidak menenung wajah Nabi, tidak melihat wajah Nabi sungguh-sungguh. Ini jelas dalam hadis riwayat Muslim. Amr bin As, dia kata, "Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi aini minhu wa ma kuntu utiqu an amla'a aynayya minhu ijlalan lahu walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li'anni lam akun amla'u aynayya minhu." Tidak ada seorang pun manusia yang lebih aku cinta berbanding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih mulia dalam pandangan mataku melebihi baginda. Pun begitu, aku tidak mampu untuk memenuhkan pandangan mataku kepadanya kerana kewibawaan baginda.
Oleh itu sekiranya aku diminta untuk menyifat baginda Nabi, nescaya aku tidak mampu kerana aku tidak pernah melihat wajah baginda sepenuhnya, secara totalnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ini kita dapat faham bahawa tiada sebarang kewajipan bahkan kelebihan khusus melihat ulama melainkan apabila ada keperluan sahaja. Kalau tak faham tu nak kena tengok juga, hampir tengok. Ataupun hang memang nak tengok baru hang mudah faham, silakan. Tidak menjadi masalah. Tapi tak adalah kelebihan nak tengok ulama-ulama ni dapat meningkatkan iman ke, ada wujud iman ke dengan melihat para ulama. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sahabat-sahabat, saya kira cukuplah untuk perbahasan berkaitan tentang kenyataan Habib Rifki Aidrus ini buat masa ni. Untuk kenyataan beliau yang berkaitan tentang Jibril mundur, tidak ikut Nabi SAW ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, kemudian Nabi SAW merasa malu untuk bertemu dengan Allah dan seumpama dengannya, saya cadangkan anda untuk dapatkan buku ni, Peristiwa Isra' dan Mi'raj antara kutilinan wahyu dan pemalsuan sejarah. Yang ni buku yang saya tulis beberapa tahun yang lepas. Saya letakkan link buku ini juga dekat bahagian description. Anda boleh beli dekat Shopee, awak beli dekat Lazada. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.